Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa ba'. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Ya, kita dapat bertemu lagi ya, pada bulan Ogos ini, pertemuan kali yang kedua. Minggu ni minggu yang keempat jadi saya boleh minggu yang keempat saja untuk malam Isnin malam Selasa kan. Jadi sebagaimana yang kita janjikan sebulan sekali. Tapi kalau tak bersedia saya balik ni. Tak apa, boleh? Tak ada masalah Kalau ni pun tak apa, memang saya malam ni yang free-nya pun kan. Malam lain tu semua dah ada kuliah. Ya. Jadi hanya malam ni sajalah yang maksudnya malam Selasa minggu keempat. Bukan malam Selasa, hari Isnin minggu keempat. Ya. Begitu insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ni kita akan sambung. Kita sambung perbincangan kita dalam perkara fadilat menuntut ilmu. Ya, qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Manhumani la yashba'ani talibul ilmi wa talibud dunya wa huma la yastawiyan. Amma talibul ilmi fayazdadu ridan minar rahman wa amma talibud dunya fayazdadu fit tughyan. Thumma qara'a innama yakhshallaha min ibadihi ulama wa qara'a kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud ini ya merupakan antara sahabat yang muda-muda. Yang muda-muda pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di bi'sah dilantik menjadi rasul. Ketika Nabi melakukan ya peristiwa hijrah tu, berlakunya peristiwa hijrah dan akhirnya kematian dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud ni dalam kalangan orang-orang muda lah. Ya, ada beberapa orang sahabat nama Abdullah ni. Antaranya inilah dia. Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Umar dan ada beberapa orang lagi ya yang namanya Abdullah. Ada 4 orang Abdullah yang terkenal pada masa itu. Salah seorangnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, tadi saya ada sebut berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan kita ni berada dalam bulan hijrah. Kita berada pada bulan Muharram.
Dan kita tahu bahawa bulan Muharram ini permulaan bagi bulan Islam. Dan baru-baru ni kita sambut. Ya, kita cuti, satu negara kita ni cuti pada hari sambutan hijrah ni tadi. Ya, satu negara lah. Tahun baru. Ya, bagi Hijriah. Jadi apa yang ada pada permulaan tahun baru ni? Sampai kita cuti. Ya, rupa-rupanya dia mengandungi peristiwa yang besar. Hijrah ni, peristiwa hijrah ini adalah merupakan satu peristiwa yang besar. Kalau tidak berlaku hijrah itu, rasa-rasanya agak-agaknya kita ni boleh tak berada bersama-sama pada malam ini. Kemungkinan besarnya mungkin tidaklah. Kan, disebabkan kerana apa? Peristiwa hijrah ni menjadikan agama Islam itu berupaya untuk berkembang. Ya, kalau kita perhatikan apa berlaku kepada Nabi SAW dan Islam ketika mana berada di Makkahul Mukarramah sebelum peristiwa hijrah, dan apa yang berlaku kepada Islam setelah berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW. Dua keadaan yang sangat jauh bezanya. Di mana ketika berada di Makkahul Mukarramah itu kita tengok orang-orang Islam ni berada dalam keadaan ketakutan, ditindas, ya, tidak ada ruang untuk beribadah, tidak ada ruang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang boleh menzahirkan Islamnya pun satu dua orang dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi yang memang terkenal dengan keberanian itu sahaja. Adapun orang-orang biasa yang biasa-biasa ni, maka tak berani nak sebut apa pun tak berani. Ya, maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala berlakulah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum daripada Nabi sendiri berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, ada ramai dah orang-orang Islam yang memang pergi dahulu. Ya, dan setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, selepas pada itu ramai lagi pula yang datang daripada Mekah pergi ke Madinah. Dan apa yang berlaku di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan antara orang-orang yang berhijrah daripada Mekah dengan orang-orang yang memang sedia ada di Madinah. Disebut sebagai Al-Ansar. Yang datang daripada Mekah disebut sebagai Al-Muhajirin. Maka Nabi SAW pun termasuk dalam kalangan orang yang disebut Al-Muhajirin itu. Orang-orang yang berhijrah, bukan Al-Laji'in. Ya, Al-Laji'in ini satu bahasa sebagai pelarian ini. Walaupun ada khilaf dalam kalangan orang tertentu kata begitu, kan? Tetapi apa yang kita faham, melalui proses dan juga keadaan itu, dia bukanlah pelarian, tetapi dia muhajir. Orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu dengan perintah Allah. Ya, bukan kerana ketakutan Nabi, bukan kerana desakan dan juga paksaan daripada mana-mana pihak, tidak. Malah dengan perintah Allah. Apabila Jibril datang, ya, membawa wahyu suruh Nabi berhijrah, barulah Nabi berhijrah. Sedangkan pada sebelumnya kan ramai dah yang Nabi suruh ataupun yang pergi keluar daripada Mekah pergi ke Madinah, ya, disebabkan kerana di Madinah itu dah bermula ataupun dah ada orang-orang yang akan menyokong agama Islam dan juga Islam. Ya, sebab sebelum tu berlaku banyak perjanjian, ya, banyak perjanjian antara Nabi dengan orang Madinah, yang mana orang-orang Madinah ni dia bertaat setia dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinah. Jadi itulah dia peristiwa hijrah yang kita faham sampai sekarang ini. Ya, kalau tidak ada hijrah, tidak ada peristiwa hijrah ni, banyak kesukaran yang timbul dalam kalangan kita ni. Kita nak puasa bila? Kan? Kita nak raya, nak puasa tu tak apa lagi tu, nak raya tu bila? Tu yang kita sedih sangat tu. Sebab kita kan raya besar sungguh kan, sebulan. Mujurlah tahun ni tak sampai sebulan. Kan, tahun ni tak banyak lah kan, tak banyak, tapi raya tu tetap raya macam mana pun kan. Cuma masalahnya kalau tidak berlaku hijrah Nabi tu, macam mana kita nak menentukan raya?
Lebih daripada itu, macam mana kita nak mula puasa? Ataupun kita nak menyambut, ataupun kita nak berwukuf. Bila kita nak wukuf kalau tidak ada Muharram? Jadi besar. Cerita Muharram ini cerita besarlah pada kita sebagai orang Islam. Ya, jadi memang patut kita sambut. Di sebalik apa yang kita sambut tu, ada lagi benda yang besar yang ada dalam hijrah. Apa dia? Peristiwa hijrah ni adalah sambutan tahun baru bagi bulan Hijriah, bagi kalender ataupun takwim Islami. Maka apabila dia tahun baru, sebelum datang tahun baru tu dia ada tahun yang lama. Kan? Dah berapa kali kita sambut awal Muharram ni? Agak-agaknya. Ada yang 10, ada yang 20, ada 30, ada 4, ada 50. Kan tak? Ada 60, 70, 80. Nampak tak? Bila datangnya tahun Hijriah ni, rupa-rupanya bertambah-tambahlah umur kita. Kita dah makin tua. Ya? Jadi sesuatu yang istimewanya bila kita sambut Hijriah ni. Kalau kita ni orang Islam, kita sambut Ma'al Hijrah ni, bulan Hijrah ni, kita sambut dengan doa. Kan? Ada tempat tertentu yang buat bacaan doa akhir tahun, buat bacaan doa awal tahun. Padahal kita doa hari-hari pun, kenapa nak tunggu awal tahun, akhir tahun nak baca doa? Ya, dan setengah-setengah orang dia kata ni mana ni, tak ada amalan yang macam tu. Kan, kita ambil daripada mana? Tak ada masalah lah kita ambil daripada mana. Kita nak berdoa satu perkara yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa kepada aku akan makbulkan permintaan kamu. Kan, jadi kita nak berdoa awal tahun, akhir tahun, itu ikut kita lah kan. Betul? Tapi kenapa kita kumpul ramai-ramai nak berdoa? Dah memang adat kita suka ramai-ramai. Kan? Kita kan suka buat kerja ramai-ramai, doa ramai-ramai. Apa lagi yang kita buat ramai-ramai? Kenduri, apa? Makan. Kan tak? Kerajaan tak bagi duduk ramai, duduk juga kan. Sebab apa? Memang kita suka ramai-ramai. Kan tak? Dan kita mulakan tahun kita tu dengan membaca doa. Sesuatu yang Allah perintah. Kan? Di antara doa tu kita minta kesejahteraan, minta keamanan, minta keselamatan. Salah ke kita nak minta? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan di rumah seorang-seorang agak-agak, tuan-tuan minta tak macam tu? Tunggu maghrib tu nak berdoa kan? Ataupun tunggu masa tertentu tu, ambil buku, padahal boleh pun karang sendiri dah, tapi nak guna juga yang orang bagi. Okey, tak apa, kita pun ambil buku baca. Agak-agak tuan-tuan buat ke? Seorang-seorang? Payah sikit lah kan? Siapa yang pernah seorang-seorang dia je baca awal tahun, doa akhir tahun? Tak ada kan? Jadi kita seronok datang. Maksudnya di sana kita nak buat itu, kalau kita sendiri kita tak mampu nak buat ramai-ramai, kita buat. Kan? Mudah-mudahan Allah mengkabulkan permintaan kita. Maka istimewanya Ma'al Hijrah itu kita sambut dia dengan permintaan dan juga doa yang baik. Kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang sambut tahun Masihi, tunggu tengah malam, duk kira 5, 4, 3, 2, 1. Lepas tu pum, meletup sana meletup sini, menjerit sana menjerit sini. Lagu dah tentu, menyanyi dah tentu. Kan? Ada beza tak? Dah tentu ada beza. Tapi yang jenis-jenis sambut macam tu, orang tak kata apa pun. Siapa pun tak kata nak kata salah ke, bida'ah ke apa, tak ada. Yang kita doa untuk sambutan Ma'al Hijrah ni, yang tu riuh pula setengah-setengah orang. Kan? Jadi ada perkara yang termasuk dalam adat, tetapi tidak salah mengikut syarak. Apabila adat-adat yang tidak salah mengikut syarak, maka Islam benarkan. Banyak adat kita yang tak salah ikut syarak, tapi banyak juga yang salah ikut syarak. Yang salah ikut syarak tu kena tinggal. Kan? Sebab Melayu kita ni
Ya, tak kisahlah yang Jawa ke, yang Mendeleng ke, yang Bugis ke, yang apa, Melayu lah juga kan. Yang Melayu lah sebab kita ni rumpun Nusantara. Ya, dikira sebagai Melayu lah kan. Maka adat-adatnya banyak. Ya, sama ada yang kita tahu, yang masih berlaku, yang tak berlaku dah, yang dah hilang dah macam-macam. Tapi yang konformnya sekiranya bertentang dengan syarak, kita tak buat. Setelah datangnya Islam, maka kita dah buang segala adat-adat. Ya, maka yang tinggal ni yang Allah tak larang pun. Ya, yang Allah tak larang pun kita nak buat. Maka sambutan-sambutan yang begini ni sebenarnya, ya, dari segi syaraknya tidak ada salah. Ya, kita nak berdoa akhir tahun, nak berdoa awal tahun, takkan salah kot. Doa kan. Jadi kalau tak salah, benda-benda yang baik kan, maka kita buat. Ya, wallahu alam bisawab. Cuma kita faham benda tu bukannya wajib kan. Kita saja-saja nak buat, seronok-seronok kita nak buat. Ya, tak buat pun tak ada masalah apa-apa. Ya, jadi kalau ada kefahaman begitu, maka tidak menjadi satu kesalahan. Baik, kita tengok hadis hari ni. Fadilat menuntut ilmu. Hadis yang dah saya bacakan tadi daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Dia kata dua perkara kerakusan yang tidak kunjung kenyang, iaitu yang menuntut ilmu dan yang mengejar dunia. Tetapi kedua itu tak sama. Adapun yang menuntut ilmu, maka selalu bertambah redha oleh Allah. Sedang yang mengejar kekayaan dunia bertambah maharaja lela dalam kesesatannya. Kemudian ia membaca summa qara'a, kemudian dia membaca innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya hanyalah para ulama, iaitu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia membaca, siapa dia ni? Abdullah ibnu Mas'ud. Dia baca, tidak demikian, tetapi manusia akan melampaui batas bila ia berasa kaya, tidak berhajat kepada yang lain. Ya. Hadis ni kita baca sambungan daripada hadis yang lalu. Ya, cerita terus daripada hadis yang lalu. Hadis yang lalu kita baca berkenaan dengan bagaimana, ya, orang-orang yang merintis jalan, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka Allah bagi kemudahan pada dia yang sangat banyak, ya, untuk dia menuju syurga. Kita masih lagi di bawah ataupun di dalam tajuk fadilat menuntut ilmu. Ya, baik. Ada dua perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Manhumani la yashba'an. Dua perkara ni dia tak cukup-cukup. Dua keadaan ni tak pernah cukup. Kalau kita tanya siapa pun, dia akan kata ni tak cukup. Mesti dia nak lagi, mesti dia nak lagi. Ya, yang pertama talibul ilmi, yang kedua talibud dunia. Iaitu talibul ilmi ni orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang-orang yang menuntut kehidupan dunia yang mewah, kemewahan dunia. Talibul ilmi, mencari dunia, mencari ilmu dengan mencari dunia. Wahuma la yastawiyan, kata Nabi, dua-dua ni dia tak sama. Orang yang cari ilmu dengan orang cari dunia tak sama. Walaupun dua-dua mencari, tetapi tak sama kondisi dan keadaan dia. Amma talibul ilmi, adapun orang-orang yang menuntut ilmu, fayazdadu ridan minar rahman. Orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu pengetahuan akan bertambah-tambah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, baik, bila kita kata ilmu, dia ada tujuan. Kenapa orang tu belajar? Apa saja ilmu pengetahuan yang dia belajar, dia ada tujuan dia. Maka apa tujuan kita belajar? Kan kita daripada kecil, Nabi kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi kan, kita belajar ilmu ni daripada buayan sampai ke liang lahat, sampai mati. Sampai kita mati tu menuntut lagi tu, nak mati tu masih lagi diajarkan. Nabi kata laqinu mautakum.
Kan? Ya, laqinu mautakum, kita talqinkan orang yang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Laqinu ni, talqin itu maksudnya kita ajarkan. Kita bagi tahu kepada orang nak mati dah, nak meninggal dah ni, masih lagi diajarkan kepada dia. Dia nak pergi belajar dah tak larang, dah letih lah kan, dah susah lah. Orang tu dah ayan, kata orang Arab. Dah sakit teruk, dah tenat sangat. Sakit tenat ke sakit kuat? Sakit tenat kan, mana boleh sakit kuat lah. Kalau sakit kuat, tak apalah. Dia nak makan dah kuat. Tapi tenat, kan? Nak berjalan pun tak boleh, nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Dalam keadaan itu, takkan dia nak pergi cari guru ni, nak buat apa ni, aku nak mati dah ni. Nak cakap apa ni? Kita lah. Kita bukanlah pandai sangat. Tapi nak buat macam mana, dah orang nak mati tu depan kita. Ya, laqinu mautakum, kata Nabi SAW. Ni jadi satu keperluan ini. Kita kena tahu. Ketika kita datang, pergi kepada tempat orang-orang yang nazak. Nazak tadi kita guna perkataan itu. Yang nazak ni saat Allah nak tarik roh daripada jasad. Orang-orang yang nazak ni dia berada pada satu keadaan transisi. Dalam bahasa Inggeris dia panggil transisi tu. Dunia tidak, barzah tidak, di tengah-tengah ni. Kan, pada ketika itu macam-macam datang. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab bersangkut paut dengan maut, dengan kematian. Eloklah sekarang ni bacalah. Masuk tahun 1442 ni memang elok sangatlah. Belilah buku-buku kita bacalah tu. Mudah-mudahan banyak sikit ilmu kita di situ. Saat di mana kita berada pada sempadan ini. Pada ketika itu yang nampak di mata, mengikut kitab-kitab dia kata yang nampak itu bukan alam yang macam kita nampak sekarang ni dah. Dia nampak perkara-perkara yang lain dah. Itu sebab kadang-kadang kita dengar dia cakap lain dah. Kan? Action dia, gaya dia semua lain dah. Tapi keadaan itu disuruh untuk kita ajarkan dia la ilaha illallah. Dia nak harap siapa lagi? Kan? Maka kitalah yang datang ziarah. Itulah guna ziarah tu. Datang ziarah kan? Ajarkan dia la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir kalamnya la ilaha illallah. Nabi kata siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Daripada kita lahir dah diajarkan juga, itu sebab disuruh kita azan pada telinga. Azan telinga ni bukanlah azan macam kita nak panggil orang mari masjid. Azan budak-budak kan. Azan kepada budak-budak ni, kanak-kanak bayi ni, bukan kita nak azan macam kita nak panggil orang datang masjid. Sekadar budak tu dengar aja. Budak ni dengar. Dan yang sunat mengazankannya adalah bapa dia. Kalau bapa tak ada atuk, kalau atuk dia panggil atuk kan, sama juga kan. Bukan nenek perempuan kan. Atuk. Yang lelaki lah. Itu yang afdalnya memang bapa dia ataupun datuk dia. Bukan untuk imam. Ada orang tunggu imam datang. Lahir-lahir tu tak lagi, biar dulu. Kan? Biar dulu. Yang terbaik lahir-lahir kalau boleh lah kan. Lahir-lahir terus azan. Tapi macam mana kita, bukan dia bagi masuk dalam bilik tu. Memanglah kita nak masuk, tapi doktor tengok tak confident dia ni, kalau bagi masuk orang teruk nak diubat pula dia kan. Kang pensan apa semua dah. Maka doktor tak bagi masuk. Ada saja kesempatan untuk azan. Azan lah. Maka diazankan pada telinga kanan, diiqamatkan pada telinga kiri. Ni tuan-tuan bila dengar gini tu kan dah terlepas lah masa tu dah. Tapi boleh lagi kalau sekiranya nak lah. Boleh lagi bincang elok-elok insya-Allah. Tak ada masalah tu. Ni dengar sedih tunduk, dah lepas dah masa aku. Tak apalah, yang lepas tu lepaslah. Yang mana ada peluang sila. Perempuan tak ada kan? Tak apalah. Tak apalah kita sebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selepas dilahirkan,
ketika nak nazak, masa nazak tadi pun kena diajarkan. Ya. Itu ilmu lah. Jadi Nabi kata macam tu, daripada mahdi ilal lahdi. Dan sifat ilmu tadi, kenapa kita belajar? Ada banyak sebab. Selalu diulang-ulang dulu oleh arwah lah almarhum Ustaz Ismail Kamus, dia selalu sebut. Dulu kan dia popular dalam TV kan, masa kita muda-muda dulu. Ni nostalgia balik lah kan. Yang datang ni semua orang tengok zaman dulu punya TV kan. Apa cerita tu? Itulah. Lama kan dah. Cerita tu lama dah. Dia sebut kita nak kenal Allah. Kita belajar berkenaan dengan pertanian. Macam mana kita nak tanam pokok sawit. Tapi bila kita belajar nak tanam pokok sawit tu, pada masa yang sama, terkandung di dalamnya perkara-perkara untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan punya hebat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluk yang bernama sawit. Kan? Macam mana kita tanam pokok sawit tu, akhirnya dia boleh elok, naik, berbuah dan sebagainya. Ya. Apa berlaku sebenarnya? Ini proses yang disebut sebagai sunatullah. Allah jadikan pokok sawit, ya, dengan berbagai-bagai orang kata keadaan dia, akhirnya dia boleh hidup subur dan sebagainya. Di situ terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok sawit ni boleh ke berbuah sendiri-sendiri dia aja? Dia tak boleh. Dia mesti berlaku proses pendebungaan. Berlaku proses pendebungaan. Kalau pendebungaan ni macam mana pula? Dia mesti ada sawit jantan, ada sawit betina. Betul tak? Tuan-tuan masa tanam pokok sawit, tuan-tuan cari tak jantina dia? Cari tak cari? Kalau jantan aja semua agak-agak nak berbuah sawit, tak berbuah. Kalau betina aja semua agak-agak nak berbuah sawit, tak ada buah. Habis tu? Dia mesti ada jantan, mesti ada betina. Macam mana cara nak tahu jantan betina pokok sawit? Siapa yang dah masuk kelas pertanian? Semua tak ngaku kan? Sebab tak tahu. Saya pun tak tahu macam mana rupa. Tapi antara banyak-banyak pokok sawit yang kita tanam, dah tentu ada jantan. Dah tentu ada betina. Nampak tak? Padahal kita tak pilih pun. Kita pergi beli benih tu dekat orang jual benih tu. Ada dia tahu mana satu jantan betina? Agak-agak dia tahu. Dia pun tak tahu kan? Tapi kalau dia tahu, alhamdulillah lah kan? Dia tahu ke? Saya langsung saya tak tahu sawit kan? Saya bukan orang sawit. Tapi nak ceritanya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala memang ada jantan. Dan orang buat kajian pun. Kan? Berapa pokok jantan kena ada dalam komuniti pokok betina? Ni saya tanya orang sawit-sawit semua ni. Kan? Saya memang tak ada pokok, sebatang sawit pun tak ada. Kan? Tengok pokok sawit punah lah. Kan? Tu dia. Wallahu a'lam bishawab. Saya pun tak tahu. Tapi ada orang cerita, dia kata dalam 3,000 batang pokok, perlu ada 6 batang pokok sawit jantan. Wallahu a'lam bishawab. Ya ke tidak? Tapi dia kata macam tu. Ya, dalam 3,000 batang pokok, kena ada jantan. Dan jantan tu lebih kurang dalam 6 batang. Maknanya kena ada jantan juga. Jantan 6 batang berupaya untuk membenihkan 3,994 batang yang lain. Tu dia. Nampak tak? Jadi semua ilmu ini, ya, kita belajar ni, kita menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya kita belajar itu baru pertanian. Kita jangan cerita tafsir, jangan cerita hadis. Yang tu dah tentu. Yang tu dah tentu. Kan, rupa-rupanya kita mengusahakan kebun, kita mengusahakan ladang, kita buat benda-benda yang bersangkut paut dengan pertanian dan sebagainya. Semua ilmu yang kita tahu itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya, sebab tujuan belajar memang itu. Belum lagi kita belajar biologi, belum lagi kita belajar fizik,
Belum lagi kimia, belum lagi perniagaan, belum lagi jahitan, belum lagi pertukangan. Kan? Jadi semua ilmu yang kita belajar ni untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan belajar tu, itu ikut kata ulama. Yang kedua, kenapa kita belajar? Ya, kita belajar ni untuk mendapatkan kebenaran, nak mendapat al-haq. Ya, mencapai kebenaran itu sebab kita belajar supaya kita jadi benar. Akidah kita jadi benar, pegangan kita jadi benar, amalan kita jadi benar. Sah, amalan kita tu jadi sah. Kita nak jadi seorang petani yang moden, yang maju. Tapi bab pertanian langsung tak tahu, nama baja pun tak tahu apa. Habis tu nak maju macam mana? Kan, okey, kita suruhlah orang yang pandai. Habis tu orang pandai tu nanti dia tipu je kita. Orang modal sedikit, untungnya banyak. Kita modalnya banyak, untung sedikit. Sebab apa? Tak ada ilmu. Jadi belajar kita tu nak amalannya sah. Bukan setakat semayang kita nak sah, bukan setakat puasa kita nak sah. Ya, bukan setakat nikah kita nak sah. Bahkan segala amalan yang kita buat itu nak kena sah dalam bidang apa pun. Kita berniaga contohnya. Kita kena belajar tentang ilmu perniagaan. Bagaimana nak simpannya, bagaimana modalnya, kan? Macam mana peratusan untuk gaji, macam mana peratusan untuk kita simpanan modal nak pusing dan sebagainya. Barulah sejahtera dan selesa perniagaan kita. Kan? Macam mana proses dan keadaan cara nak pergi tuntut lesen, nak buat lesen. Kan, supaya perniagaan kita tu sah dari segi undang-undangnya. Lepas tu pula teringin pula dah nak berniaga online. Nak kena belajar pula ilmu online macam mana sah. Ya, mencapai kebenaran. Kalau tidak kita ni kena tipu je lah. Ya, dalam kita menuntut. Baik, sambung balik kepada hadis. Kata Nabi SAW, wa amma talibul ilmi fayazdadu ridan minar rahman. Allah redha kepada orang menuntut ilmu. Minggu lalu kita dah baca hadisnya, macam mana yang Allah buat pada orang nak belajar ni. Ya, sampaikan ikan-ikan di lautan. Ya, dia kata dalam hadis yang lalu kita baca kan, dia kata apa? Wal hitanu fi jufil ma. Sampaikan ikan-ikan dalam perut lautan yang dalam tu pun bertasbih kepada orang yang menuntut ilmu. Satu kelebihan yang Allah bagi kepada penuntut ilmu, ya, selain daripada doa oleh makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, doa mohon keampunan. Kita kadang-kadang tak minta ampun salah kita. Kan, kita tipu orang rumah tadi ni. Kan, dia dah masak elok-elok dengan baksonya, dengan itunya, dengan ininya kan. Ya. Kita tak makan. Kita kata sakit perut. Padahal kita pergi kat kedai, kita hentam roti telur. Rupanya dia masak memanglah kan, tapi pada kita tak sedap. Dulu sedap, sekarang tak sedap. Ni pun. Amboi. Kita tipu tu. Agak-agak tak berdosa ke? Enak. Kita rasa macam tu, pergi pula sembang dekat kedai tu, aku tadi tipu orang rumah tu. Kan? Ni datang sebab apa? Sebab engkau lah ni, sebab engkau ajak nak makan roti canai lah ni kan. Itu dia. Tak berdosa ke tadi tu? Berdosa. Ya. Jadi dosa-dosa yang begitu tu kadang-kadang kita tak pernah pun minta ampun dengan Allah. Ya. Tetapi bila kita jadi penuntut ilmu ni, makhluk-makhluk ni mohon keampunan. Satu lagi perkara yang besar bagi orang yang menuntut ilmu ni adalah status. Orang-orang yang mati, yang meninggal dunia, Allah tarik nyawanya dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka kematian itu berada pada status orang-orang mati syahid. Kan? Hadis. Ya, orang menuntut ilmu, kalau dia mati, status kematian dia syahid. Tapi kalau kita pergi report, polis tak tulis lah kematian tu mati syahid menuntut ilmu, dia tak tulis gitulah. Mungkin dia tulis di situ sesak nafas.
Kan mungkin dia tulis di situ apa, tertelan biji nangka. Kan sesak nafas lah juga tu kan. Ataupun kena kuman apa-apa ke. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nak ceritanya bahawa kedudukan orang belajar ni tinggi. Jadi Allah redha. Yazdadu redan minar rahman. Bertambah redha Allah pada dia. Dan nak jadi penuntut ilmu ni, dia tak payah register. Kita nak masuk matrik, ialah kita kena register, kena lulus SPM, kena ada pointer tertentu. Kita nak masuk college community pun kena ada sertifikat, kena ada SPM, kena ada itu, kena ada ini. Tetapi nak jadi talibil ilmi ni, yang biasa-biasa, tak payah register. Tuan-tuan datang, dulu kan kena tulis nama kan. Itu bukan untuk register nak belajar, itu COVID-19. Ya, yang tuan-tuan tulis dekat masjid tu, surau-surau tu, itu untuk COVID-19, bukan untuk kuliah saya ni, tak. Tak payah pun. Ya, maka tuan-tuan dah tercatat dalam kitab malaikat bahawa tuan-tuan adalah talibil ilmi, penuntut-penuntut. Ya, itu status dia bila kita penuntut, bila kita belajar ni. Kan, tiba-tiba pada ketika kita belajar di masjid, di surau, di mana-mana pusat pengajian, di pondok-pondok dan sebagainya, dalam keadaan tua-tua kita ni, janggut beruban, kepala beruban, habis semua dah ada uban, kita masih lagi disebut sebagai talibil ilmi. Kan, dan bila kita ditakdirkan mati, maka mati itu tergolong dalam syahid. Syahid ni tak nak ke? Takkan kita tak nak mati syahid? Kan? Kalau kita diberi peluang untuk mati syahid, itulah dia. Nak sangat-sangat. Sebab apa? Orang yang mati syahid masuk syurga tanpa hisap. Ya, masuk syurga tanpa hisap. Maksudnya masuk gitu ya. Orang lain nak kena kira-kira dulu. Orang lain nak kena masuk, apa orang kata, nak kena perbicaraan. Tapi orang-orang yang syahid ini masuk syurga gitu-gitu. Kita belajar kan tentang syurga. Ada beberapa kategori manusia masuk syurga. Yang pertama masuk syurga alatul, masuk ya. Yang kedua yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang ketiga masuk neraka gitu je. Masuk. Yang keempat yang masuk neraka dengan hisap. Dah hisap-hisap, dah dikira-kira, dah dibicara, tengok tak lepas, tak lulus. Kan? Maka baru masuk neraka. Ini kategori manusia. Wa amma talibud dunya fayazdadu fit tughyan. Ini golongan yang kedua. Dan orang yang mengejar kekayaan dunia, maka bertambah bermaharajalela dalam kesesatan dia. Ya, orang yang mengejar dunia. Orang yang mengejar dunia ni dia ada dua kategori pula. Kategori yang pertama, orang-orang yang ada ilmu, dia kejar dunia tu, pada masa yang sama mengejar akhiratnya. Yang ini tolak tepi ni. Ni tolak ke tepi ni. Tak masuk dalam kumpulan yang kita nak bincang ni. Yang kejar dunia ni kadang-kadang dia bukan mengejar dunia tu kerana leka dengan hidup dunia dia, tetapi dia nampak dunia ni membantu dia untuk mendapatkan akhirat. Sebab akhirat ni nak sampai. Dan kita kena tahu juga tu perkembangan dunia tu, apa berlaku dalam dunia. Jangan sampai tak tahu langsung. Ya, dia semua tu bersangkut paut dengan keduniaan ini. Tetapi orang-orang yang bijak, yang dalam dirinya ada tauhid, yang di dalam dirinya ada Allah tadi, dikejarnya bagi kepentingan akhirat dia. Ya, jadi orang-orang yang clear macam ni tertolak daripada benda yang kita nak bincang ni tadi. Kategori yang kedua, yang mengejar dunia semata-mata, tidak ada orang kata benteng di belakangnya Allah Subhanahu Wa Taala, hanya berdasarkan kepada nafsu. Memang pada dia tak cukup aja. Dunia ni tak cukup aja. Nak lagi. Ya, dan itu salah satu daripada sifat manusia. Ya, Allah jadikan dunia ni, bumi kita ni,
Ya, tujuan dia adalah untuk manusia duduk. Untuk kita lah. Kita lah duduk di situ. Tetapi Allah jadikan kita ni bukan tujuannya untuk dunia tu. Kita kena faham. Ya, Allah jadikan dunia, bumi ni tadi untuk kita duduk, betul. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam suratul Baqarah cerita tentang bagaimana Allah jadikan Adam alaihissalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dialog dengan malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu ayat Al-Quran suratul Baqarah. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati, maka ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan dalam dunia khalifah, maknanya manusia. Nampak ayat tu banyak sangat cerita yang kita dapat maklumat tu. Banyak sangat maklumat kita dapat daripada ayat tu. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan, maknanya Allah jadikan ard. Dalam bahasa Arabnya inni ja'ilun fil ard. Dalam bahasa Inggerisnya earth. Bahasa Arabnya ard, bahasa Inggerisnya earth. Dekat-dekat kan? Jadi rupanya mana yang ikut mana? Bahasa Arab ikut Inggeris ke Inggeris ikut bahasa Arab? Bahasa Arab ni, bahasa Inggeris ni beberapa ribu tahun setelah bahasa Arab. Kan, baru lagi rupanya bahasa Inggeris tu. Ya, baik. Allah jadikan bumi, masukkan khalifah dalam tu, masukkan manusia dalam tu. Tetapi Allah jadikan manusia yang dimasukkan dalam tu bukan untuk bumi tu, bukan untuk dunia tu, tak. Kejadian manusia tu untuk apa? Untuk Allah, untuk akhirat. Sebab situlah walal akhiratu khairun wa abqa. Maknanya kita ni, bumi tu transit. Kita punya destinasi adalah akhirah. Jangan kita tersilap. Masa transit tu dihentam segala-gala. Kan, sampai lupa. Oh, rupanya ada lagi stesen yang lain. Kita nak pergi rupanya. Jangan sampai macam tu. Ya. Baik, balik kita kepada cerita Turian tadi yang melampau-lampau dalam dunia ni. Ya, maka apa berlaku kepada dia? Ya, maka Allah murka kepada orang-orang yang tuntut, yang mencari dunia. Kan, sampai tak berhenti-henti cari dunia. Sampai tak ada ruang dalam diri dia untuk ibadah kepada Allah. Ya, untuk untuk buat kebaikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya, malah dia menipu manusia-manusia, makhluk-makhluk yang lain, melakukan kerosakan dalam dunia. Ya, maka tu perbezaan antara talibul ilmi dengan talibud dunia. Orang yang mencari ilmu dan mencari dunia. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud dia kata apa? Dia kata dalam Al-Quran Allah sebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma qara'a innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya, ya, hanya senya orang-orang yang takut. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, macam mana nak dapat ulama kalau tidak berilmu? Ini dalil, ya, bagaimana Allah redha kepada orang-orang menuntut ilmu ni. Sebab orang menuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, dia tuntut ilmu, akhirnya akan capai status yang disebut sebagai ulama. Ya, dan orang-orang yang takut kepada Allah, memanglah ulama-ulama ni yang takut. Ya, dalam kalangan makhluknya yang ramai-ramai namanya manusia ni, yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Takut bukan takut macam kita takut kepada harimau, kepada singa, kepada itu, tak. Ya, takut kita kepada Allah ni di antara bainal khaufi war raja, di antara ketakutan begitu dan juga pengharapan. Takut dalam berharap. Itu dia. Dalam kalangan ulama ni yang takut kepada Allah. Sebab apa? Dia tahu, ya, kehebatan, kekuasaan dan juga
apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia baca pula, kalla innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. Ya, maka tidak demikian, tetapi manusia akan melampau batas bila berasa kaya. Ya, dia berasa kaya, dia akan jadi melampau. Ini cerita buruknya orang yang mengejar dunia tadi. Yang tadi kita baca orang yang mengejar akhirat, yang mengejar apa? Mengejar ilmu. Ya, mendapat redha daripada Allah, jadi manusia yang takut kepada Allah. Adapun kategori yang kedua ni, orang-orang yang mengejar kekayaan dunia, maka dia jadi kaya. Apa jadi bila kaya? Innal insana la yatra. Manusia tu nanti dia kata dia akan jadi jenis yang melampau batas. Sebab apa dia melampau? Sebab ar-ra'ahu istaghna. Ya. Dia rasa-rasa macam dia tak berhajat kepada yang lain kerana kekayaan dia. Ini perangai orang kaya yang kufur nikmat. Perangai orang kaya yang tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa apa lagi yang aku nak, semua dah ada. Kan? Maka kadang-kadang jenis ni yang nak langgar-langgar banyak perintah Allah ni tak kisah. Sebab pada dia dah ada belaka-belaka. Kan? Dia rasa macam dia kaya. Sedangkan setakat manalah kaya manusia itu? Ya, kaya-kaya manusia ni sebenarnya kalau kita perhati tengok orang yang kaya, kita buat kajian orang yang kaya. Sebenarnya dia kaya ke tak kaya? Apa maksud kaya? Kita faham kaya orang yang banyak duit, banyak harta, tapi kaya yang sebenar yang tidak memerlukan hajat kepada yang lain-lain. Itu baru nama kaya. Dia kaya lah, kita kata dia kaya. Dia nak makan, dia makan, dia perlukan orang masakkan untuk dia. Orang pergi beli ikan untuk dia, dia perlukan orang yang tanam padi untuk dia, dia perlukan orang yang tanam sawit nak dapatkan minyak, dia perlukan orang ternak lembu nak dapat susu. Dia boleh buat semua sendiri. Tak boleh, makna kata tak kaya juga. Kan? Tetapi yang dikatakan kaya itu yang tak berhajat langsung kepada yang lain. Siapa? Maka Allah lah. Allah hajat kepada apa? Kan? Allah berhajat kepada apa? Allah tak berhajat kepada apa pun. Habis itu kalau Allah tak berhajat kepada apa-apa, kenapa Allah jadikan malaikat? Apa tujuan malaikat? Apa tujuan Allah jadikan malaikat? Ini dalam perkara akidah kita belajar kan. Malaikat ada yang memberikan rezeki, ada yang menurunkan hujan, ada yang meniup sangkakala, ada yang mencabut. Kalau dah Allah tu berkuasa, kenapa tak buat sendiri semua? Kenapa kena ada malaikat? Kalau orang tanya, kita dapat jawab lah maknya. Katakan dah balik kan cucu dia dengar ceramah ni nak test atuk. Malam ni atuk pergi dengar ceramah ni kan. Kalau Allah kaya tu, apa guna Allah jadi malaikat tu? Jadikan malaikat. Ada yang nak bagi rezeki. Kan Allah boleh bagi rezeki semua. Kenapa nak kena ada malaikat apa yang bagi rezeki? Boleh aja. Tak boleh, itu bukan minta jawapan tu saja. Ya. Jadi nak jawab apa ya dengan cucu kita nanti? Tak dapat jawab, malu sangat. Nampak sangat atuk tidur tadi. Malaikat itu Allah jadikan bukan untuk membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dijadikan untuk kita. Kalau tak jadi malaikat, Allah tak jadikan, kita teruk. Kan? Allah tak perlu malaikat, yang perlu malaikat siapa? Kita yang perlukan. Itu sebab Allah jadikan. Jangan kita silap, kita kata Allah jadikan malaikat untuk membantu Allah. Bukan. Allah tak perlu malaikat, yang perlu malaikat siapa? Yang perlu malaikat kita, itu sebab Allah penjadikan kita. Macam Allah jadikan ulat sutera. Untuk apa? Untuk buat benang. Allah jadikan pokok balak untuk kita ambil pokok balak tu buat rumah. Allah jadikan batu bata untuk kita ambil buat. Kalau kita boleh sebut sendiri nak rumah batu, prum jadi tu. Tak payah jadilah malaikat semua tu, tak payah jadilah. Rupa-rupanya Allah jadikan malaikat tu untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi jangan sombong sangat. Kata Allah jadikan malaikat nak bantu dia. Bukan nak bantu dia, nak bantu kita. Kalau tidak, kita yang teruk. Wallahu alam bisawab.
Jadi manusia begitulah. Bila dia rasa dia boleh buat semua, mula datang sombong dia. Mula datang ujub dia. Ujub, takabur. Dua benda berbeza. Kan? Dalam akhlak, dalam tasawuf kita belajar tentang ujub, tentang takabur. Ujub ni ajaib. Takabur ni sombong. Kan ada beza tak? Ada beza. Takabur tu sifat dia kepada orang. Sifat dia pada orang, kita nampak, sombong sangat dia ni, itu namanya takabur. Kan, kalau ujub, dia rasa dia hebat, dia ajaib, dia rasa heran, betul aku ni, mana ada dalam kampung ni yang pandai macam aku ni, tak ada aku seorang lah. Kalau tak ada aku, kenduri tak jadi, semua tak jadi. Itu ujub. Dia sembang dengan siapa tu? Dia sembang dengan dia sendiri. Segera cakap rambut dah, tengok, dalam kampung ni akulah paling handsome kan. Kalau tak ada aku, itu nama ujub tuan. Kalau mula cerita pada orang, itu takabur. Sombong lah tu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hari ini kita huraikan satu lagi hadis. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kita dengar hadis-hadis Nabi SAW. Tanda kita cintakan Nabi SAW. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa masalah, kita jumpa lagi pada bulan depan. Pada bulan depan insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.